Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu sekalian. Okey, hari ini kita akan menghabiskan bab 1 Sains tingkatan 5 KSSM. Kita akan simpulkan apa yang kita telah pelajari dalam bab 1 ini. Okey, jom. Okey, subtopik terakhir kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Alright, so kita tengok OP kita. OP kita ada banyak, 1, 2, 3, 4 OP kita pada hari ini. Namun kita tidak akan dapat melakukan ataupun menjawab OP 1.3.3 dalam skrin sekarang ni, kerana untuk menjawab OP tersebut kita perlu menjalankan eksperimen. Namun kita akan go through eksperimen tersebut. Alright, kita akan go through secara ringkas eksperimen tersebut. Okay, so OP kita pada hari ini adalah 1.3.1. Kami akan dapat menjelaskan konsep mencegah lebih baik daripada merawat penyakit yang dibawa oleh mikroorganisma. 1.3.2, kami akan dapat menerangkan teknik aseptik dalam pengawalan penyebaran mikroorganisma. Dan eksperimen, menjalankan eksperimen, mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Kemudian kami akan dapat berkomunikasi tentang kaedah rawatan penyakit berjangkit. Kita akan cuba tengoklah keempat-empat OP ini. Okey. So kita berbalik kepada buku teks. Selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma berbahaya. Kita dah belajar yang baik. Sekarang giliran untuk kita belajar yang sinonim dengan nama mikroorganisma, kerana nama mikroorganisma seringkali dikaitkan dengan mikroorganisma yang berbahaya ataupun yang membawa penyakit dan sebagainya. Mikroorganisma yang berbahaya dia dikenali sebagai patogen. Patogen adalah mikroorganisma yang membawa penyakit. Okey. Menyebabkan penyakit. Bolehkah kita mencegah diri daripada jangkitan patogen? Boleh. Nanti kita tengok dalam subtopik ini. Perhatikan aktiviti seperti gambar foto 1.9. Kamu tengok dekat sini, seorang budak disuntik menggunakan antiseptik seperti alkohol dulu sebelum disuntik. Untuk membunuh mikroorganisma yang ada pada bahu dia tu. Sekiranya nurse ataupun doktor terus suntik macam tu saja, budak itu terdedah kepada jangkitan kuman yang berada di bahu dia sebelum suntikan itu dilakukan. Alright. So, teknik aseptik merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Bahu budak ni ada patogen, ada mikroorganisma berbahaya. Kita tak dapat nampak, tapi kita tahu dia ada di situ. Jadi untuk mengelakkan patogen tersebut, mikroorganisma tersebut daripada masuk ke dalam barisan pertahanan pertama badan budak ni, kita lap dia dengan alkohol dulu. Sapu dia dengan alkohol supaya mikroorganisma itu akan mati. Alright, patogen tersebut mati. So oleh yang demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Inilah tadi teknik aseptik, di mana dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen sedia ada. Ini sapu alkohol adalah teknik aseptik. Alright. Next, hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat. Kita biasa dengarkan, sering kali diwawarkan dalam media sosial, mencegah lebih baik daripada mengubati. So konsep yang sama di sini. So kita ada rajah 1.3.5. Teknik aseptik yang manakah yang pernah anda gunakan? Apa tujuan dia? Teknik aseptik, kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Pensterilan, pendidihan, penggunaan antiseptik, penggunaan disinfektan, penggunaan sinaran. Itu adalah teknik aseptik yang kita akan pelajari pada hari ini. Namun kebiasaan teknik aseptik yang kita gunakan di rumah, kita sering menggunakan pendidihan. Pendidihan sering digunakan Air perlu dididihkan sehingga mencapai suhu berapa?
100 darjah Celsius. Okay, untuk membunuh kuman mikroorganisma yang di dalamnya. Okay, pensterilan. Mari kita pergi kepada teknik ini. Pensterilan bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okey, Rajah 1.36 menunjukkan kaedah-kaedah pensterilan yang dijalankan. Okey, Rajah 1.36 ni menunjukkan kaedah pensterilan seperti haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi dan penapis. Okey, biasa kalau di hospital sebelum pembedahan dilakukan, okey, nurse ataupun pegawai-pegawai yang bertugas hendaklah memastikan peralatan yang digunakan itu adalah bersih dan bebas daripada patogen yang berbahaya ni. Okay, jadi paling senang peralatan tersebut dimasukkan disinari dengan sinar ultra ungu. Teknik aseptik yang kita gunakan di sini adalah pensterilan, iaitu sinaran menggunakan ultra ungu kebiasaannya. Guna bahan kimia, sabun kita biasa gunakan di rumah, okay, untuk membunuh kuman yang ada pada pinggan, mangkuk, cawan dan sebagainya. Haba menggunakan mesin autoclave pada suhu yang tinggi, kebanyakan patogen akan mati. Tekanan yang tinggi, contohnya pressure cooker, periuk tekanan. Okay, penapis, contohnya penapis mikron. Itu adalah salah satu teknik pensterilan. Steril ni maksudnya kita membersihkan, ni membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Itu adalah pensterilan. Kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan. Tengok mikroorganisma apa yang kita target untuk dibunuh atau disingkirkan. Contoh, suhu di dalam autoclave yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Bukan saja mikroorganisma itu sahaja, tetapi termasuk juga sporanya, iaitu macam anak-anak mikroorganisma tersebut pun akan mati. Okey. Penapis mikron pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma, okey, daripada air atau cecair. Menggunakan penapis ini, kamu dapat menyekat mikroorganisma ini daripada memasuki ke kawasan yang kita tidak ingini. Alright. Next. Pendidihan, air pada suhu 100 darjah Celsius lazimnya digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Okay. Botol susu dididihkan dekat sini. Jarum suntikan dan peralatan doktor gigi pun sering kali menggunakan kaedah pensterilan ini, iaitu pendidihan, ya. Biasa kita lihat. Next. Terusnya, antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Kalau kamu aksiden, kemalangan, nurse akan cuci luka kamu terlebih dahulu. Kemudian dia akan lap menggunakan antiseptik ni, sapu menggunakan cotton bud. Okey. Contoh antiseptik ialah acriflavine, ubat kuning, povidone dan alkohol isopropyl 70%. Okey. Ni acriflavine, ubat kuning. Kemudian B, povidone. Okey. Alkohol isopropyl 70%. Tengok gambar tu dan warna-warna. Alkohol dia bersih, lusinar saja. Okey, tidak berwarna. Tapi kalau kedua yang lain, dia adalah berwarna kuning. Okey, setengah antiseptik seperti acriflavine dan povidone dapat membunuh mikroorganisma, dan setengah lagi antiseptik seperti proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Alkohol isopropyl 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Okay, disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar. Okay, tengok gambar ni, ada bahan peluntur, hidrogen peroksida, cecair klorin dekat sini. Okay, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma terutamanya patogen. Disinfektan tidak sesuai digunakan pada kulit atau luka, kerana benda ini boleh menyebabkan kulit kita rosak. Okey, contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian adalah bahan peluntur. Clorox adalah jenama yang sering kali kita dengar. Sekarang ni Haprik, kan? Next. Hidrogen peroksida dan cecair klorin. Berikan satu contoh objek atau tempat yang menggunakan disinfektan.
time musim COVID-19 ini, banyak kita tengok cleaner-cleaner menggunakan disinfektan ini. Dekat kerusi-kerusi tempat orang awam akan duduk, itu pun sudah dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Contohnya macam pos laju, pejabat awam, sekolah, cleaner-cleaner sering menggunakan disinfektan tersebut, untuk membunuh patogen. Khususnya yang ditarget adalah COVID-19, iaitu coronavirus. Next. Kita berbalik kepada pensterilan ni ya. Sinaran, sinaran mengayon seperti sinar ultraungu, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar ultraungu digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Nak cepat gunakan sinaran ni, mikroorganisma patogen akan dapat dibasmi dengan lebih cepat. Kemudian antibiotik. Ini semua pernah dengar ni, semua pernah demam. Pernahkah anda diberi ubat antibiotik oleh doktor? Pernah. Kaji maksud antibiotik dan kerintangan antibiotik dalam poster. Ini poster dia. Ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Bakteria. Antibiotik tidak berkesan terhadap virus. Seperti demam biasa, sesama dan batuk. Antibiotik tak berkesan. Dia cuma untuk bakteria saja. Apakah kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu, antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan. Bagaimana nak mengelakkan benda ni jadi berlaku? Disebabkan itulah ubat antibiotik dikawal. Ini punca berlaku kerintangan antibiotik sebab antibiotik berlebihan, penggunaan berlebihan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, contohnya merawat jangkitan disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, sesama dan batuk biasa dengan antibiotik juga. Sebenarnya dia ubat lain tapi kita gunakan antibiotik. Jadi itu tak berkesan, menyebabkan kerintangan antibiotik. Tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Bahayakah kerintangan antibiotik ni? Bahaya kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Maksudnya bakteria sudah imun terhadap antibiotik tersebut sebab kita gunakan dia pada tempoh masa yang tidak tepat, secara berlebihan, mikroorganisma itu pun berevolusi, jadi tidak berkesan dah apabila kita menggunakan antibiotik secara tidak mengikuti SOP dia. Eksperimen. OP yang tadi itu, iaitu mengeksperimenkan, kita akan go through saja. Tengok untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik penicillin terhadap pertumbuhan bakteria. Spesies yang kita gunakan di sini adalah Bacillus species. Apakah kesan antibiotik? Apakah kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria? Hipotesis, semakin tinggi kepekatan antibiotik, semakin rendah pertumbuhan bakteria. So, pemboleh ubah di sini adalah kepekatan antibiotik. Bergerak balas. Ini penting. Luas kawasan jernih. Dimalarkan jenis bakteria dan bahan-bahan yang kita gunakan. Kamu boleh baca sendiri dalam buku teks digital ataupun kamu pause video cikgu ni sahaja. Cikgu move on ke page yang seterusnya. Ini kalau kita lihat, piring Petri dengan penutup jagari adalah merupakan radas yang digunakan, forceps, steril dan juga kertas grid luz sinar. Ini prosedur dia. Cikgu fokuskan kepada gambar rajah ini saja. Kalau kamu tengok, piring Petri ini telah diisi dengan agar-agar nutrien dan kultur bakteria Bacillus. Penuh di dalam piring Petri ini. Kemudian kita akan letakkan dengan kertas turas yang kita potong bulat. Kertas turas yang kita potong bulat. Lepas tu kita akan letakkan kepekatan antibiotik yang berbeza pada satu-satu kertas turas yang kita telah potong bulat tadi, dan kita akan letakkan di atas piring Petri. Alright. Contohnya dekat sini 10%. Ceper kertas turas 20% larutan penicillin. Ceper kertas turas 30% larutan penicillin. Ceper kertas turas yang direndam dalam air suling. Kita nak tengok apa kesan dia. Alright. Secara logiknya, kita pergi ke sini pemerhatian luas kawasan jernih. Ini yang kita nak perhatikan. Kalau antibiotik yang kosong, iaitu air suling tadi,
Ada tak kawasan jernih tu? Okey, secara logiknya tidak ada. Tidak ada kawasan jernih di sekeliling air suling. Mikroorganisma akan hidup dengan gembiranya, iaitu Bacillus species tadi. Kemudian 10, kawasan jernih dia kurang sikit. Tapi ada 20, kawasan jernih dia lebih besar, okey, daripada 10. Manakala 30% larutan penisilin, kawasan jernih dia adalah yang paling besar. Kawasan jernih ni akan meluas, okey, lebih besar daripada ceper kertas turas yang lain. Kenapa? Sebab Bacillus species tidak akan hidup di persekitaran yang ada antibiotik yang kuat. Okey. Jadi adakah hipotesis yang diterima? Kalau kamu buat eksperimen ni nanti, kamu dapat seperti yang dinyatakan oleh hipotesis, maka hipotesis itu diterima. Okay, next. Ini adalah hari ini dalam sejarah. Kita tengok sikit. Sir Alexander Fleming telah mengkaji tindakan fungsi Penicillium species terhadap pertumbuhan bakteria pada agar-agar nutrien steril seperti yang anda jalankan dalam eksperimen 1.3. Sir Alexander Fleming menjadi orang pertama yang menemukan antibiotik. Okey, nah itu beliau dekat situ. Okey, sedang menunjukkan, sedang memegang piring Petri. Dia mengkaji tindakan fungi Penicillium species. Ceper penisilin, kemudian kawasan jernih. Inilah, macam inilah eksperimen kamu nanti. Ini, okey, ada kawasan jernih di sekeliling dia. Maksudnya, tidak dihinggapi oleh bakteria-bakteria yang telah dikuturkan dalam piring Petri ini. Kawasan tu akan jernih. Tidak ada bakteria tumbuh di situ. Okey, next. Kaedah rawatan penyakit berjangkit. Ini kita pergi ya. Yang seterusnya, imbas kembali penyakit berjangkit yang telah anda pelajari semasa di tingkatan 2. Perhatikan contoh penyakit berjangkit dan patogen yang menyebabkan penyakit tersebut. Okey, penyakit berjangkit di sini adalah pneumonia. Okey, athlete foot, kayap. Ini adalah penyakit yang dinyatakan di sini. Pneumonia disebabkan oleh Streptococcus bakteria, dirawat dengan antibiotik, contoh penicillin. Okey, athlete foots, kamu tengok kaki orang ini. Okey, nampak bintik-bintik merah. Ini disebabkan oleh ulat, iaitu Trichophyton rubrum. Okey, dirawat menggunakan antifungal, contoh clotrimazole. Okey, kemudian kayap disebabkan oleh, ini tengok contoh kayap, bintik-bintik merah, kemudian kulit dia biji-biji, okey, tumbuh-tumbuh biji-biji halus, geli kalau tengok. Disebabkan oleh varicella zoster virus. Okey, dirawat dengan antiviral, contoh acyclovir. Alright, ada barcode di sini. Okey, kamu boleh scan barcode tu dan pergi dengan lebih jauh lagi tentang penyakit berjangkit ini. Maksud penyakit berjangkit ni, kalau kamu terdedah kepada individu yang menghidapi penyakit ini, risiko untuk kamu dijangkiti ada. Alright, seperti juga COVID-19. That's why kita kena pakai pelitup muka, tak boleh sentuh hidung, tak boleh sentuh mulut. Okey, kalau kita bersin, kita kena tutup mulut dan hidung kita menggunakan siku seperti ini. Kaedah yang baru diperkenalkan oleh KKM. Next. Okey, ini adalah rumusan apa yang kita telah pelajari dalam tema 1 kita, iaitu berkenaan dengan mikroorganisma. Jadi untuk video kali ini, latihan yang cikgu beri adalah di dalam buku teks saja, iaitu praktis sumatif 1. Okey, kamu buat dengan tuliskan soalan dan berikan jawapan, hantar dekat dalam grup WhatsApp kita. Alright, sekiranya ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik ini, kamu boleh tanyakan kepada cikgu dalam ruangan komen di bawah channel ini atau di dalam grup WhatsApp kita secara direct. Alright, jadi itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.